pada 14 Mac yang lepas, saya telah terjumpa, diiklankan melalui media sosial satu program yang anjuran Impact Malaysia. Program tersebut, poster berbahasa Melayu mengajak jom ziarah gereja dengan menyatakan belum pernah masuk gereja sebelum ini, ingin tahu berkenaan dengan Kristian, ingin belajar persamaan dan perbezaan agama, ingin belajar berkenaan dengan Kristian, jom ziarah gereja. Dengan menyatakan juga dalam poster tersebut, projek artikel 11 mendedahkan belia kepada pelbagai agama, aktiviti lawatan sukarelawan yang lebih inklusif. Terbuka kepada belia bukan Kristian, 18 Mac 10 pagi, Church of Our Lady Lourdes di Kelang. Program ini merupakan anjuran Impact Malaysia. Impact Malaysia ni sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang menerima bajet 5 juta ringgit pada tahun ini di bawah menterinya Hanayo. Maka saya telah menaikkan kerisauan saya dalam media sosial milik saya, iaitu di mana ini adalah program yang menyasarkan dengan poster berbahasa Melayu dan sebagainya. Ia berimplikasi atau berpotensi mengajak pemuda Islam untuk pergi ke gereja. Maka sehari selepas itu, menteri bernama Hanayo ini telah membuat laporan polis ke atas saya. Kononnya saya fitnah. Telah bercakap dalam parlimen, kononnya saya fitnah dengan mengaitkan Perikatan Nasional sekali, kononnya bersatu memfitnah dia. Saya sebut dengan jelas, apa fitnahnya? Saya tanya dia, adakah kamu tak mengaku program ini ada? Kamu pun mengaku program ini memang wujud dalam Parlimen Malaysia. Kedua, adakah Impact Malaysia bukan agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan? Itu pun kedua-dua fakta yang tidak boleh dinafikan. Persoalan saya ialah, hari ini saya buat laporan polis. Saya tunggu sebelum ini polis panggil untuk saya buat counter report. Tetapi sehingga hari ini polis tidak memanggil saya. Maka hari ini saya tampil program 18 hari bulan Mac, iaitu hujung minggu ini. Persoalan yang jauh lebih besar ialah, kamu bercakap artikel 11, saya bercakap artikel 11. Artikel 11 menulis dengan cukup jelas, negara ini agama persekutuannya adalah Islam. Sebarang usaha untuk menyebarkan agama lain, dakwah agama lain, mempromosikan agama lain di kalangan orang Islam adalah salah di sisi undang-undang Malaysia. Apa yang Impact Malaysia, agensi Kementerian Belia dan Sukan buat di bawah Hanayo ini adalah salah daripada segi undang-undang. Selama ini, keharmonian, kedamaian Malaysia sangat terpelihara. Sehinggalah Impact Malaysia pun membuat program-program yang tidak ada kena-mengena dengan benda ini. Dalam website media sosial Impact Malaysia masih tercatat 3 perkara. Pertama, kegiatan sosial anak muda tumpuannya. Kedua, iaitu kesedaran media bagi anak muda. Ketiga ialah e-sport. Maknanya, apabila menterinya Hanayo, perkara ini telah masuk sebagai salah satu agenda dalam Impact Malaysia yang guna duit rakyat. Keempat, apa kerisauan saya ialah Hanayo menipu dalam parlimen. Saya ulang, Hanayo menipu dalam parlimen. Pertama, dia menjawab, Kerajaan Hanayo semua orang boleh akses dalam handset Parlimen Malaysia. Dia menggunakan hujah, sebelum ini kononnya ada program mengajak ke masjid, ada program mengajak ke kuil Sikh dan sebagainya. Kita bagi tahu kepada Hanayo, kamu bawa program pergi ke masjid, tidak menghalalkan kamu rekrut pemuda Islam untuk bawa pergi ke gereja. Satu. Kedua, dalam perkara yang keempat ini, saya jelaskan, Hanayo, dalam kamu menyebut
Kononnya dengan memetik Tuan Ibrahim Tuan Man pada tahun 2018, itu pun dia menipu dengan menyatakan ketika itu Perikatan Nasional. Hanayo, saya tahu kamu panik apabila dakwah kamu telah kantoi di tengah masyarakat. 2018 Perikatan Nasional tak wujud pun Perikatan Nasional. Dan hujah pemimpin PAS pada ketika 2018, ketika sebelum Perikatan Nasional itu, ialah pemimpin pergi dialog agama, orang yang memang expert matter, orang yang memahami perkara tersebut, pergi berdialog agama. Pemimpin dipilih pengundi, baik Hindu, baik Kristian, kuil, gereja, Buddha dan stokong sebagainya. Maka menjadi kewajipan pemimpin untuk pergi ziarah dengan melihat apa dia masalah dan boleh menyantuni. Berbeza sekali dengan kamu bawa pemuda Islam pergi ke gereja. Dan kerisauan saya hari ini dalam laporan polis saya masukkan ialah ini adalah tindakan pluralisme dan liberalisme melampau yang dipromosikan oleh Hanayo melalui Kementerian Belia dan Sukan, duit rakyat. Dan saya sebut dengan jelas, kerisauan asas saya, Hanayo ni pernah menulis buku Becoming Hannah A Personal Journey yang menceritakan tentang perjalanan hidup dia sebagai penganut agama Kristian, di mana buku itu sendiri penuh dengan tulisan mempromosikan agama Kristian. Dalam buku itu, tanpa berselindung, tertulis penglibatan dia dalam politik dibantu oleh pihak Kristian, baik daripada segi dana atau kempen. Tanpa berselindung, dalam buku itu beliau menulis bagaimana beliau menggunakan kedudukan politik untuk berdakwah agama Kristian. Malah dia menyeru ahli-ahli fellow Kristian di luar negara, khususnya dan secara umumnya, untuk mengikut jejak langkah beliau menceburkan diri dalam politik untuk membina semula Malaysia mengikut acuan Kristian. Jadi apa yang berlaku hari ini dalam kementerian belia, dia menggunakan bajet, kuasa dan sebagainya untuk merealisasikan apa yang ditulis dalam buku tersebut. Yang terakhir ialah dia try to play victim. Kononnya dia mangsa. Dan dia cuba memunculkan permusuhan antara Kristian dan Islam. Kita tidak memusuhi Kristian. Dalam artikel 11 Perlembagaan Negara tersebut dengan jelas bahawa Malaysia melindungi agama, semua nak beragama apa pun lindungi. Orang Kristian boleh beribadat dengan baik, malah menjadi kewajipan kita melindungi orang Kristian yang beribadat tersebut. Dia jauh berbeza dengan kamu menyebarkan dakwah promosi agama Kristian di kalangan orang Islam. Ini kita pecinta kedamaian yang mencipta kekecohan, yang mencipta propaganda yang menyebabkan tak selesa di kalangan rakyat ialah Hanayo itu sendiri. Kita menjunjung tinggi titah Sultan Selangor semalam yang menentang perkara ini, dan hari ini laporan polis antara intipatinya selain daripada menyiasat Hanayo, Impact Malaysia perlu menghentikan perkara ini. Duit rakyat seharusnya digunakan apa melalui Kementerian Belia, program sukan, atlet kebajikan, bekas atlet, anak muda yang tertinggal, yang nak menceburi dalam bidang perniagaan dan sebagainya, bukan digunakan hanya untuk memenuhi agenda jahat menteri semata-mata.